والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah yang dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian Matan Al-Ajrumiyah. Dan insya-Allah tersambung lagi insya-Allah. Ini perbahasan kita iaitu pada perbahasan Babun Na'ti. Jadi kita akan sambungkan Babun Na'ti pada minggu lepas. Kita ulang sekali lalu. Muka surat 24. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babun Na'ti. Ini bab pada menyatakan na'at. Na'at pun kita panggil, sifat pun kita panggil. Kata dia an-na'tu, na'at itu. Jadi kita dah bahas dulu. An-na'tu tabi'un lil man'un. Na'at tu dikatakan mengikut akan man'un. Jadi na'at pada lurah kita dah bahas dulu. Ini na'at pada istilah Na'tun, an-na'tu tabi'un lil man'un. Kalau na'at pada lurah apa dia? Ini kita tak ada tulis lagi minggu lepas. Tapi boleh nak tulis sebagai untuk untuk ilmu kita, untuk sebagai ilmu kita luas. Na'at tu na'at pada lurah. Apa? Dulu. Wasfu syai'.
Wasfu syai'i bima huwa fihi. Ni pada luruh lah. Pada luruh. Bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Ini pada luruh Na'at pada luruh. Kalau pada istilah yang kita belajar tu lah. An-na'tu tabi'un liman'ud. Ini pada luruh. An-na'tu lughatan, na'at pada luruh. Wasfu syai'i, mensifatkan sesuatu. Mensifatkan sesuatu bima dengan barang, dengan perkara. Kita mensifatkan sesuatu dengan perkara. Wasfu syai' bima, mensifatkan sesuatu dengan barang, dengan perkara yang ialah nanti ya mensifatkan sesuatu, mensifatkan zaid dengan berakal, yang adalah akal itu pada zaid. Okey. Mensifatkan sesuatu dengan barang, mensifatkan zaid dengan barang. Nanti dulu saya nak aturkan dia. Mensifatkan sesuatu dengan barang yang ialah, dengan mensifatkan zaid dengan berakal, yang ialah akal itu padanya pada zaid. Okey. Tak ada itu. Wasfu syai' bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Mensifatkan sesuatu. Mensifatkan sesuatu dengan perkara, dengan barang. Barang mana? Barang yang ialah barang itu fihi fi syai'. Tidak. Mensifatkan akal itu dengan perkara. Boleh juga. Mensifatkan akal sesuatu, mensifatkan akan berakal itu dengan barang, dengan zaid. Yang ialah sesuatu itu padanya pada zaid. Okey. Mensifatkan sesuatu dengan barang yang adalah ia huwa tu pada syai'. Huwa ni rujuk pada syai'. Fihi fima. Okey. Sekejap lagi saya beri contoh. Mensifatkan sesuatu dengan barang yang ialah sesuatu itu sabitlah pada barang itu. Apa dia mahu tu? Min khairin aw syarrin, daripada baik ataupun jahat. Contoh kita kata mensifatkan, tak kena tu kalau kata mahwa fihi tu.
Apa dia ma tu? Nampak mula-mula tadi tu. Nanti sekejap. Domain tu saya betulkan balik Mensifatkan Zaid. Zaid dengan berakal. Yang ialah berakal itu pada Zaid. Apa dia berakal tu daripada baik atau okey. Nampak? Wa ni rujuk pada ma. Fi ni fi syai'. Okey. Oh, betul. Mensifatkan sesuatu dengan barang dengan perkara. Yang ialah perkara itu padanya pada sesuatu. Apa dia perkara itu? Daripada kebajikan ataupun kejahatan. Okey. Contoh kita kata apa? Apa? Contoh dia dalam kitab marartu ataupun Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal. Jadi kita mensifatkan syait. Syait tu kita kata contohlah. Syait tu kita kata apa? Zaid. Contoh Syait tu kita kata Zaid. Kita mensifatkan Zaid itu dengan barang. Dengan apa? Dengan berakal. Yang ialah berakal itu tetap pada Zaid. Akal itu sama ada daripada kebajikan ataupun kejahatan. Tu. Habis. Itu pada luruh. Pada luruh. Mensifatkan sesuatu dengan barang yang ialah barang itu pada sesuatu daripada kebajikan ataupun kejahatan. Itu pada luruh. Syarri ni keburukan boleh, kejahatan boleh. Jadi akal tu kadang akal tu boleh jadi kebajikan, akal tu boleh bawa kepada akal itu boleh membawa kepada kebaikan, kadang-kadang akal tu boleh membawa kepada keburukan. Macam itulah. Itu pada luruh. Pada istilah ni kita belajar sekarang ni. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti. Na'at itu ialah mengikut bagi man'ut. Na'at tu kita panggil sifat. Man'ut tu kita panggil mausuf. Ni kita dah tulis dah minggu lepas. Na'at kita panggil sifat. Man'ut kita panggil apa ajarana? Mausuf. Mausuf. Kalau Zaid nak panggil sifat ke nak panggil mausuf? Ajarana? Zaid mausuf. Zaid dipanggil mausuf. Kalau sifat dia panggil al-akil. Itu sifat yang berakal. Itu sifat. Zaid tu panggil mausuf. Panggil zat pun boleh, mausuf pun boleh, man'ut pun boleh. Banyak nama. Habis. Jadi, na'at itu mengikut bagi man'ut pada rafa'nya, pada ketika rafa'. Pada ketika rafa'nya. Rafa' bagi man'ut. Rujuk domain, jaga domain Pada ketika rafa'nya, rafa' bagi man'ut. Hi tu rujuk pada man'ut. Satu. Wa nasbihi dan pada nasabnya. Nasab bagi man'ut. Dan pada khafa'nya, khafat bagi man'ut. Pada ketika rafa' bagi depan. Pada ketika nasab, pada ketika khafat bagi bawah.
Wa ta'rifi pada ma'rifah. Ma'rifah sama ma'rifah. Wa tankiri pada nakirah. Kalau mausuf dia, kalau man'ud dia nakirah, na'at dia pun nakirah. Takulu, kata oleh engkau. Apabila engkau iza alimta al-mazkurata, apabila mengetahui engkau akan perkara tersebut, takulu, kata oleh engkau, fil misal pada contoh. Ini minggu lepas kita beritahu dah. Takulu fil misal, qama Zaidun. Qama Zaidun al-akilu. Kita tak mau baca tajwid. Kalau baca tajwid tu lain. Qama Zaidunil akilu. Tambah nun kecil. Tapi tak apalah. Kita ngaji nahu. Zaidun. Qama Zaidun al-akilu. Telah berdiri oleh Zaid. Zaid mana? Yang berakal. Ada yang tu. Maka tambah yang tu dipanggil na'at tu. Jadi al-akilu dipanggil na'at. Zaidun tu dipanggil man'un. Zaidun dipanggil man'un. Tu dia. Habis itu. Kemudian contoh kedua. Wa ra'aita Zaidanil akila. Tengok dalam kitab Wa ra'aita. Melihat oleh engkau akan Zaid al-akila. Nampak tak? Al-akila. Dia tak baca al-akilu. Dia tak baca al-akili. Dia baca al-akila. Sebab apa? Sebab dia nasab. Sebab dia baca nasab. Sebab apa? Sebab man'ud dia pun nasab juga. Bila man'ud nasab, maka na'at dia kena nasab juga. Dia mengikut. Ustaz Dia kan? mengikut. Dia mengikut man'ud dia. Dia mengikut mausuf dia. Habis. Wa marartu bi Zaidin. Wa marartu bi Zaidinil akili. Lalu oleh aku dengan Zaid. Zaid mana? Al-akili yang berakal. Jadi al-akil itu dikatakan sifat bagi Zaidin. Zaid itu panggil mausuf, panggil man'ud pun boleh. Al-akil tu panggil na'at pun boleh. Dia panggil sifat pun boleh. Nama je berbeza tapi sama benda tu. Bubur dengan nasi air sama je. Nasi air istilah orang Kelantan panggil nasi air. Sini panggil bubur. Habis. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ni isi ma'rifah pula. Jadi dia nak Abbas. Walismul ma'rifatu. Dah mula isim ma'rifah. Ni kita bahas dah minggu lepas. Wal ma'rifatu dan bermula isim ma'rifah. Apa takrif bagi isim ma'rifah dulu? Allah selamat. Madallah. Haji Zulkifli. Yahya. Apa takrif bagi apa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Al-ismul ma'rifatu ma dalla ala syai'in muayyanin. Madalla ala syai'in muayyanin. Isim yang menunjuk di atas sesuatu yang tertentu. Isim yang menunjuk di atas sesuatu yang tertentu. Contoh kita kata Zaidun. Zaidun itu isim ma'rifah tu.
Sebab apa? Sebab dia menunjuk di atas sesuatu yang tertentu. Dia menunjuk di atas nama bagi seseorang. Dia isim makrifah tak mesti masuk alif lam. Alif lam tu satulah. Terkadang dengan nama orang. Jadi bila isim makrifah maksudnya apa? Isim yang menunjuk isim yang menunjuk di atas sesuatu yang tertentu. Kita menentukan. Ar-rajulu, lelaki itu. Itu isim makrifah. Dia masuk alif lam tu. Tapi dia menunjuk di atas sesuatu yang tertentu. Lelaki itu. Dia tak cakap rajulun. Ar-rajulu. Kalau rajulun tu dia isim nakirah. Dia umum. Mana-mana lelaki. Kalau terjemah terjemah rajulun. Lelaki mana tak tahu. Dia tak tertentu. Isim nakirah tak tentu. Akan datang kita bahaslah isim nakirah tu nanti. Cuma nak bagi nampak mula-mula dulu. Disebut isim makrifah, dia menunjuk di atas sesuatu yang tertentu. Baik, habis. Kemudian, dia ada 5 semua. Isim makrifah dia ada 5 perkara. Tengok dalam matan. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Bermula isim makrifah tu ada 5 perkara. Mana dia 5 perkara? Pertama dia kata alismul mutmar. Isim mutmar. Dia panggil isim dhamir, kita panggil. Isim dhamir ni apa dia? Dulu pun tak belajar isim dhamir. Isim dhamir dengan isim zuhir kan? Madalla ala mutakallimin. Apa? Madalla ala mutakallimin au mukhatibin au ghaibin. Tu kita bahas dulu sama isim dhamir dengan isim zuhir. Kalau sebut isim dhamir, isim mudmar tu dhamir lah. Isim yang disembunyikan. Mudmar tu isim maf'ul. Kalau kata isim mudmar tu isim yang disembunyikan. Tak tahu siapa. Ta'rif ni apa? Madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Itu isim dhamir. Isim saya tak tulis dah sebab saya dah tulis minggu lepas. Saya dah tulis belum? Ajar Rana minggu lepas. Ta'rif bagi isim dhamir. Dah tulis Ustaz. Okey, baik. Madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Isim yang menunjuk di atas mutakallim. Di atas orang yang bercakap. Di atas orang yang bercakap. Tu. Ataupun di atas orang yang mukhatab, orang yang diberhadapkan cakapan. Ataupun orang yang tidak ada diperhadapkan cakapan. Orang tu tak ada di sisi kita. Kita panggil ghaib. Contoh kita kata apa dulu? Nahnu, ana. Tu. Anta. Kitab tu ada. Nau, ana, wa anta. Akan dah sebut dah. Nau, wa anta. Habis itu. Kemudian yang kedua dia kata apa? Walismul alamu. Isim alam. Isim alam, apa takrif bagi isim alam? Hajar Faridah. Ismul ladzi yu'ainu Yu'ayyinu. yu'ayyinu. Tu tak tahu lah. Muhahu kah? Musammahu. Musammahu mutlaqan bila khairil takallumi awil khitabi awil khaybati. Okey.
Betulkan tadi. Bukan Muhammadu. Musammahu. Sim mim. Musamma. Macam mana tulisan sini tak boleh baca tu? Lo tak faham Ustaz Salih. Musamma. Mim, sim, mim, alif, ha. Musammahu. Ni ejaan dia musammahu. Musammahu. Musammahu pula. Okay. Ha. Musammahu. Ha. Yang hu tu ada ta mabutah tak Ustaz? Tak ada musammahu, tak ada muta. Musammahu. Huruf Tak ada bulat ta. saja. Bulat Tak dia, ada. ha bulat. Okay, terima kasih. Apa ada isim alam? Isim yang menentulah ia isim alam tu akan dirinya semata-mata. Isim yang menentulah ia isim itu akan dirinya semata-mata. Apa maksud semata-mata? Dengan ketiadaan dikaitkan dengan orang bercakap, takallum, dengan ketiadaan dikaitkan dengan mukhatab, dengan ketiadaan dikaitkan dengan ghaibah. Orang yang ghaib tu lah. Tu. Orang yang tidak ada di sisi kita tadi. Orang yang tidak ada di sisi. Dia panggil ghaib. Ghaib tu lah. Tu. Habis. Itu isim alam. Contoh apa tengok. Zaidin. Zaidun. Zaidun panggil nama isim alam. Sebab apa panggil isim alam? Dia masuk isim makrifah juga. Cuma dia masuk kategori isim alam. Dia makrifah ni umum Dia ada 5 semua. Ana pun isim makrifah juga. Tapi dia masuk isim apa? Dia panggil isim dhamir. Nampak tak? Dia semua bagi isim makrifah, isim dhamir, isim alam semua isim makrifah. Cuma dia bagi kategori. Baik. Nahu Zaidin wa Makkata. Mekah. Mekah tu dia panggil isim alam. Sebab apa? Kerana dia nak nama yang tertentukan dengan diri dia tu. Nama yang ditentukan dengan nama dia. Memang Mekah tu nama tempat. Malaysia tu Malaysia. Malaysia, Iraq, Mesir, Thailand, Indonesia. Tu semua nama dia panggil isim alam. Nampak ya Jarana? Ya Ustaz, nampak. Nanti seorang tanya kenapa panggil Indonesia isim alam. Cakap dia sebab nama tu ditentukan dengan diri dia. Nama Nama khusus. tertentu pada nama khusus nama dia dah, Indonesia. Kita panggil isim alam. Nama kata sebut isim alam, alam ini. Tu tak kena tu. Nama bahasa kot tahib lah alam. Bukan, ni isim alam tu isim yang tertentu dengan diri dia. Nama dia dah. Semata-mata dia tak kait dengan orang cakap. Dia tak kait dengan orang berhadap cakapan. Dia tak ada dah. Nampak lagi Jabat Ida? InsyaAllah. Okay, baik. Qala al-musannif rahimahullah. Walismul mubhamu. Ni isim mubham. Dia isim mubham ni dia tak ada takrif. Dia ada takrif. Tapi dia umum dah. Bila sebut isim mubham, itu isim isyarah. Dia sebab dia pasal apa dia panggil isim mubham? Dia isim mubham ni asal isim yang kesamaran. Tak apa saya nak tulis sebab apa dia panggil isim mubham. Tengok. Saya padam ni. Sebab apa boleh panggil isim mubham?
Ni bukan takrif dia. Ni nak panggil dia punya, kenapa nama isim mubah. Isim mubah ni isim yang di apa, kesamaran. Asal-asal kan masuk kesamaran. Tengok dia sebut dalam kitab, dia kata wa innama. Ni sebab nama isim mubham tu. Asyik wa innama, pakai pen biru pula, lama asyik kitab ni. Biru pula. Buat cantik. Buat jelas sikit. Wa innama sumiyat mubhamatan. Mubham. Li'anu la yu'lamu ma'aniha. La yu'lamu ma'aniha. Bita'yini. Wa innama summiyat mubhamatan li'annahu la yu'lamu. Wa innama, sesungguhnya dinamakan akan dia, akan isim mubham tu nama mubham. Kenapa nama mubham mubham? Mubham ni benda yang disamarkan. Benda yang kesamaran. Sama-sama tu. Siapa nama sama? Li'annahu, kerana sesungguhnya al-mubham tadi tu la yu'lamu ma'aniha minha bita'yin. Tidak diketahuikan akan makna-maknanya. Tidak diketahuikan akan makna-maknanya. Tidak diketahuikan akan makna-maknanya. Makna apa? Makna bagi ibham tadilah. Makna-makna bagi mubham. Ustaz ulang lagi sekali boleh tak? Yang kata yang ni bahasa Melayunya. Sesungguhnya, wa innama, sesungguhnya.
Sesungguhnya dinamakan akan dia akan isim mubaham itu dinama apa? Mubahamatan. Nama mubaham. Benda yang jadi kesamaran itulah mubaham. Sebab apa nama dia mubaham? Li'annahu. Kerana sesungguhnya la yu'lamu ma'aniha. Tidak diketahuikan makna-maknanya. Makna mubaham tadi. Tidak diketahuikan akan makna-maknanya. Makna bagi mubaham tadi. Minha daripadanya. Daripada isim mubaham tadi. Tidak diketahuikan makna-maknanya, makna mubaham. Minha daripadanya, daripada isim ibham. Mubaham tu lain, isim ibham tu lain. Mubaham tu benda yang menjadi kesamaran. Bita'yin dengan ditentukan. Bita'yin ni dengan ditentukan. Saya ulang balik. Wa innama summiyat mubahamatan. Sesungguhnya dinamakan akan isim ibham tu nama mubaham. Sebab apa nama mubaham? Kenapa dia panggil isim ibham tu nama mubahamatan? Benda yang disamarkan sebab apa? Li'annahu, kerana sesungguhnya tidak diketahui, la yu'lamu. Tidak diketahuikan akan makna-maknanya. Makna bagi mubaham tadi tu daripadanya, daripada isim ibham. Daripada isim al-ibham bita'yin dengan ditentukan. Kita nak tentu tu tak tahu siapa. Contoh nanti akan datang bagi tahu Contoh kita kata haza, ini. Contoh, depan tak ada contoh kot. Tu depan tak ada. Dalam kitab. Dia kata apa? Nahu dalam kitab haza. Ini. Ini apa? Tak faham. Kan jadi kesamaran tu. Haza, ini. Ini apa? Ini. Kita tengok. Ni. Orang kita Melayu cakap, ini cakap ni lah. Ni. Ni. Jadi menjadi kesamaran. Kalau kita kata, kalau cakap dalam telefon, ni. Apa dia ini? Ini Apa dia ini tak tahu kita. Menjadi kesamaran. Ini apa? Ini botol ke? Ini apa ke? Ini telefon ke? Jadi dia ibham, kesamaran. Tak ketahui makna dia apa. Makna mendalami tak tahu apa dia. Dengan ditentukan. Kita nak menentu ini tu tak tahu. Mereka itu. Contoh. Haula mereka itu. Siapa mereka itu tu? Ahmad ke Zaid? Ahmad dengan Zaid ke Abu dengan Omar? Contoh. Mereka itu. Orang telefon kita. Mereka tu apa dia? Siapa dia mereka tu? Jadi ibham. Jadi kesamaran. Orang tanya. Haula'i. Mereka itu. Siapa mereka itu? Orang kafir ke orang mukmin? Dia tidak diketahuikan makna dia tu. Makna haula tu tak tahu. Dengan ditentukan. Dengan ditentukan. Kita tak tahu siapa lah. Sebab tak ada. Tak ditentukan dengan siapa. Dengan orang kafir ke orang Islam ke mereka itu. Kita panggil isim ibham. Isim ibham. Habis itu. Tu dia. Contoh lagu mana isim ibham tu depan tu. Nahu haza. Ini. Wahazihi. Ini apa? Ini untuk mu'annas. Kalau haza tu untuk muzakkar. Ajarahna. Haza. Nak cakap perempuan, nak cakap lelaki tak boleh ajarahna. Haza ini. Takkan cakap haza qalamun. Ini takkan cakap lelaki ni. Tak boleh.
Sebab tu kita cakap haza tu untuk muzakkar. Haza ni untuk muzakkar. Nak terjemah apa muzakkar dalam masuk putih? Ajar orang dah. Kalau hazi ni dia panggil muannas. Panggil apa kat ini? Female lah. Male and female ya. Masculine dan feminine kot. Maksudnya ni boleh cakap male lah. Masculine dan feminine. Kalau English tak ada jantina ustaz barang-barang macam bahasa Melayu. Dia kalau haza ni dia umum. Ini ni bila sebut ini ni. Ini lelaki boleh. Ini haza tu untuk lelaki ke untuk pen boleh. Panggil haza juga. Tapi kita panggil muzakkar. Tapi pen tu tarifnya untuk muzakkar, benda muzakkar kan Ustaz kan, yang tu jadi haza. Haza Tapi nak tak terjemah bahasa Inggeris apa? Bahasa Melayu panggil apa ni? Tak cakap lelaki Melayu muzakkar tak boleh. Melayu tidak ada feminin maskulin tak ada. Tak ada Bahasa Inggeris pun tak ada Bahasa Inggeris tak ada. Jerman ada ustaz, Jerman. Bahasa Jerman ada. Apa? Ha? Apa yang Jerman? Bahasa Jerman apa dia? Tak, bahasa Jerman dia ada lelaki perempuan dia, tapi saya tak ingat dah. Apa? Aduh. Ustaz, 2-3 tahun dulu Ustaz belajar, dia tak ingat. Tak pernah guna. Ingat. Haza untuk muzakkar. Hazi untuk muannas. Tapi jangan terjemah. Muannas tu apa? Jangan tanya saya. Jadi nak jawab perempuan pun tak boleh. Dia bukan perempuan saja. Kalau contoh matahari. Dia tak cakap haza syamsu. Dia kata hadhi asyamsu. Ini matahari. Dia tak cakap haza, dia cakap hazihi. Ni payah bahasa Arab ni. Dia tak sama dengan bahasa lain. Dia ada tempat-tempat tu kita tak boleh terjemah. Tapi kita faham saja. Dah habis. Wa haula'i. Haula' ni mereka. Mereka itu. Kalau haula'i mereka itu tu boleh. Ni untuk manusia boleh. Atau untuk binatang ke. Untuk manusia lah biasanya. Haula'. Dalam Quran ada haula'. Haula'. Dalam Al-Quran ada. Esok kau tanya siapa ni? Isim mubham dia panggil. Dia masuk dalam isim ma'rifah. Ni ada satu cerita Saya tak silap, saya tak tahu saya pasal cerita ke tak. Tapi dah masuk bab ni kena cerita lah sikit. Imam Sibawai dengan guru dia Syekh Khalil. Imam Khalil dia panggil. Syekh Khalil ni guru bagi Imam Sibawai. Syekh Khalil nama dia. Imam Khalil. Jadi Imam Khalil ni dia ni tok guru bagi Imam Sibawai. Satu hari berlaku perdebatan di antara Imam Khalil dengan Imam Sibawai. Manakah yang terlebih makrifah? Manakah yang terlebih makrifah di antara isim isim mubham dengan isim zohir. Isim domir dengan isim zohir. Isim domir tu isim mudmar tu lah. Dengan isim zohir tu Zaidin wa Makata tu lah. Lalu Syekh Khalil kata, guru dia kata isim mubham. Dia kata minta dia kata isim domir. Dia kata isim domir tu terlebih makrifah daripada isim zohir. Disebut ana ni, kita maklum. Dia terlebih makrifah. Kata Syekh Khalil lah. Jadi, Imam Sibawai dia kata tidak. Dia kata isim zohir. Zaidun ke nama orang kan. Tu terlebih makrifah lagi. Dua-dua makrifah tapi nak mana paling makrifah sekali. Jadi berdebat-debat tu tak apalah. Imam Sibawai pun beralah jugalah. Satu hari dia nak perkena tok guru dia pula. Ni tak apa bagus lah. Tapi betul balik dia.
Jadi dia pergi rumah guru dia. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia ketuk pom 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 pom. Imam Sibawi pergi rumah guru dia. Dia tanya, dia pergi kat pintu tu dia tanya. Assalamualaikum. Pom pom pom. Lepas tu guru dia tanya, Man anta, siapa engkau? Imam Sibawi pun duk menyanyi, duk main-main. Dia kata apa? Ana. Dia ambil lah buah tok guru dia, Ana. Man anta. Tanya lagi, siapa kau kat luar? Ana. Dia jawab Ana juga. Rasa tak puas hati juga Syekh Khalil ni. Sebenarnya kalaulah dia sebut si Bawai, memang confirm dah. Dia kenal lah. Tapi dia tak sebut si Bawai, dia sebut Ana sebab dah guru dia kata isim mubham tu terlebih makrifah daripada isim zahir. Isim alam tadi. Sampai 3 kali. Man anta. Ana. Siapa Ana? Tak tahu juga. Walaupun isim makrifah juga. Ana tu isim makrifah je dah. Tapi jadi tak tahu siapa Ana tu. Omar ke Bakar ke? Lepas tu Tok Guru dia buka. Si Bawai. Terkena pada Tok Guru dia balik Nak cerita kata. Isim makrifah tu, terlebih makrifah tu isim zuhir lagi. Kalau sebut nama tu terlebih faham lagi. Lepas tu lah. Sebab tu Imam Sibawai tu, dia katakan ahli ilmu nahu, tapi dia tak ahli ilmu arud. Syekh Khalil, dia masa tu dia Imam Sibawai dia tak sempat belajar, dia tak pernah belajar dengan Syekh Khalil, dengan guru dia, kitab Arud wal Qawafi. Kitab Arud wal Qawafi ni kitab untuk menimbang timbangan syair. Imam Sibawai dia tak ahli ilmu syair. Dia tak ahli ilmu arud. Tapi dia ahli ilmu nahu dia alim. Tok guru dia pun kena dah. Tapi tak elok gitulah tapi cumanya dia tak dapat lah ilmu arud tu dengan guru dia. Memang betul dari segi dia tu betul lah. Tu cerita sedikit lah nak tentang isim makrifah ni. Duduk isim makrifah, isim domer, isim alam. Tapi mana lebih makrifah? Tu dia bahas itu Habis. Dia kata walismu allazi fihi al-alifu wal-lamu. Ni. Ini tak ada payah ni. Ini yang keempat. Yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim mubham. Yang keempat walismul lazi fihi al-alifu wal-lamu. Dan isim yang padanya al-lazi itu, pada isim itu alif dan lam. Yang ini masuk pada dia alif dan lam. Masuk pada dia alif dan lam. Tu. Sekejap Ustaz. Isim mubham tadi, kalau isim mausul termasuk tak? Al-lazi. Tak sampai lagi bawah tu. Tu ada ke? Tadi baru isim isyarah Kak Ustaz kan? Dia masuk isim syarat. Tadi isim isyarah, bukan isim mausul lagi. Dia masuk, dia begini, isim mubham masuk juga isim mausul. Tapi dia ni bagi contoh 3 dia masuk juga. Al-lazi pun sama juga. Yang apa? Dia masuk isim mausul juga. Dia kalau dia cerita isim mubham ni dia masuk isim isyarat dengan isim mausul. 2 tu saja. Saya tulis Dia isim mubham. Dia masuk isim isyarat dengan isim mausul. Isim mubham dia masuk
Isim isyarat. Dan isim mausul. Mausulat. Wal isyarah. Ya. Hmm. Nanti Zat. Ya. Mana tadi? Ha. Minta maaf, silap. Betulkan sikit je. Asma'ul mausulat wa asma'ul isyarati. Hmm. Isim mausul ni contoh allazi, allati. Kalau isim syarat ni hazihi, haza. Ha, Baik, habis. Kemudian dia kata walismul lazi dalam kitab Matan Jumiah fihi al-alifu wal lamu. Isim yang padanya pada isim yang ada padanya pada isim itu al-alifu wal lam, ada alif lam. Ha, isim yang ada padanya pada isim itu alif lam. Apa maksud alif lam? Maksudnya dia masuk takrif tu lah alif lam. Tengok kitab dia kata apa? Isim yang ada padanya nya tu kembali pada al-isim al-lazi itulah. Isim yang ada padanya pada alif lam itu yang ada padanya isim itu alif lam. Contoh lagu mana tengok depan tu. Nahu ar-rajulu wal gulami. Ar-rajuli tu. Nahu ar-rajuli. Depan. Ar-rajuli. Ar-rajul wal gulam. Bila sebut masuk alif lam, dia tertentu isim makrifah. Kita terjemah apa? Terjemah apa ajar mana? Kalau isim makrifah yang tertentu kan, semula persoalan Ustaz. Ni kita cakap masuk alif lam ni. Bila masuk alif lam nak terjemah apa ni? Ar-rajulu ni. Bahasa Melayu. Ada tanda-tanda alif lam lah padanya. Nak terjemah apa ar-rajulu ni? Bahasa Melayu kita. Oh. Lelaki itu. Lelaki itu. Bukan lelaki lelaki itu. Dia dah tertentu.
Hazar rajulu, ini lelaki. Boleh. Al-gulam, ini kanak-kanak. Hai. Al-gulam. Kanak-kanak itu. Budak-budak itu. Itu isim makrifah Wa ma udhifa ila wahidin min hazil arba'ati. Satu lagi. Dan barang dan isim. Isim yang diidofatkan. Isim yang disandarkan kepada salah satu daripada ini empat. Isim. Ma tu isim lah. Isim yang disandarkan. Isim yang disandar, yang diidofatkan kepada salah satu daripada ini empat. Apa ini empat? Apa ini empat? Mula-mula apa tadi? Isim. Isim dhamir. Kedua, isim alam. Ketiga, isim mubham. Keempat, isim yang masuk padanya alif lam. Kelima, isim yang disandarkan kepada salah satu. Contoh bagaimana? Kita kata gini. Saya padam ni Contoh dia, dah ditulis contoh tak? Tak ada tulis contoh. Kita sandarkan pada gulami. Itulah. Apa lagi? Satu lagi. Allah. Ha? Itulah tu kira. Gulami ni, ya ni. Dia sandar pada isim dhamir. Ni ya ni. Gulami. Tu jadi makrifah tu. Sebab dia sandar dengan dhamir mutakalim. Hamba aku. Ataupun kita kata kanak-kanak pun hamba elok Takkan kanak-kanak aku. Ini dipanggil apa? Isim makrifah. Ataupun kita panggil isim dhamir yang disandarkan dengan salah satu tu, dengan gulam. Yang kedua kita tu Gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Dia sandar kepada isim alam. Nampak tak jawapannya? Ni isim alam. Satu. Gulamu Haza. Ustaz, yang mudaf yang bersandar ni dia memerlukan dia perlu bergantung pada benda lain kan, pada isim Ya, lain kan. betul. Dia kena bergantung pada lain. Dia tak boleh hadis mata-mata dia tak boleh. Okey. Gulamu Haza. Hamba ini. Hamba ini. Dia kena sandar. Ataupun gulamul lazi ke boleh juga. Ini isim syarat. Haza ni isim syarat. Kalau ni satu lagi. Gulamul lazi. Boleh juga. Ini isim mausul. Ini isim mausul. Tu dah tiga dah. Lepas tu gulamul rajuli. Soal ilam.
Ni gulamul lazi, kena habiskan lah. Qama abuhu. Contoh je, contoh. Kalau keempat, gulamul rajuli. Masuk lilam. Tu. Alif lam. Habis ha? Habis. Jadi dia sandarkan pada empat ni. Ulami sandar pada isim dhamir. Ulamu zaidin sandar pada isim alam. Ulamu haza sandar pada isim apa? Isim mubham. Ulamu rajuli sandar pada alif lam. Nampak lagi ajar Faridah? Ya, ya. Cuba tengok ni. Cuba perhati tengok. Empat contoh tu sama. Lepas tu dia kata wa ma udifa ila wahidin. Isim yang disandar. Ni semua isim. Ulam tu semua isim. Ni isim. Ni kan isim. Ni ulam isim. Ulam ni semua isim. Nampak Haji Safar? Ni semua isim ni. Tapi isim tu disandar kepada apa? Kalau yang pertama tu isim disandar pada ya. Ya tu dhamir mutakallim. Masuk isim. Isim ma'rifah apa tu? Yang tadi. Dia masuk isim dhamir. Ulamu zaidin disandar kepada isim tu pada zaidin. Zaidin tu apa? Isim alam. Ulamu haza, ulamul lazi. Itu disandarkan ulam tu isim, disandarkan kepada isim mubham. Habis ulamu rajuli, ulam tu isim, disandarkan pada alif lam pada rajul tu. Tu dia. Habis itu. Nampak lagi tu kat ini. Ustaz. Habis. Esok tersambung lagi. Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wallahu a'lam. Esok kita ulang balik esok. Tak faham tu kita ulang balik esok. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Ustaz, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. lurahkan kenapa dia nak cakap benda yang baik atau yang jahat. Kalau kata lelaki yang tinggi atau lelaki rendah kan macam neutral, tak ada jahat, tak ada baik. Dah dia itu pada lurah. Semata-mata lurah bahasa saja. Dia nak cerita kelakuan akal tak kisahlah akal tu baik ke jahat, dia tak kisahlah, tapi dia nak bercerita tu bukan cerita pasal Zaid tu tidak. Akal tu je. Ya, kita bagi contoh akal. Kiaskan benda lain lagi. Saya bagi contoh yang tu. Contoh banyak lagi. Nampak je kat ini. Tak, cuma saya dia punya pada lurah tu kan kenapa nak kata baik buruk. Ada yang tak ada baik, tak ada buruk, dia neutral je. Allah Alam lah, dia tak ada tu dia sebab akal ni boleh jadi kepada dia bukan, itu dia contoh je. Benda tu kata ma, dia nak cerita pada ma tu. Benda yang disifat tu, kadang-kadang sifat tu ada sifat baik, ada sifat buruk. Tu dia cerita. Tapi kadang-kadang tak ada baik dan tak ada buruk, dia neutral je. Dia tak tahu, tapi dia nak cerita sifat. Ada sifat tak baik, ada sifat tak buruk. Allah Alam. Yang natural lah. Tapi cuma dia nak cerita sifat tu kadang ada baik, ada buruk. Dia nak cerita pasal sifat ma tu lah. Dia nak bayan pada ma tu. Tapi tu tak ada dalam kitab, bukan saya guna akal sendiri, tidak. Ulama buat itu, wallah alam lah. Mungkin dia nampak ada benda, sebab benda yang berakal ni natural ni kita tak tahu, kan ada tak baik tak buat, tak baik tak jahat. Habis duduk dalam mana? Kalau tak baik tak jahat,
Akal tu duduk tak baik tak jahat. Habis akal apa? Akal duduk tengah-tengah. Tak ada orang cakap gitu. Kayak ini. Dia sebut akal mesti ada baik, mesti ada jahat. Sama ada dua tu je. Kalau akal tu baik, baik. Tak ada kata akal ni natural, dia tak baik tak jahat. Habis tu, maksudnya tak masuk neraka, tak masuk syurga. Syurga duduk tengah. Tak kena tu. Lepas tu dia ulama letak tu min khairin au syarrin. Cuba perhati elok maksud dia. Takrif tu. Bukan takrif saya buat sendiri tu. Itu ambil dalam Asyiah tu. Ambil dalam kitab-kitab besar tu. Tak ambil bukan kitab-kitab mutasar, tak ada tu. Nampak kayak ni? Kena tengok tu. Jangan tersalah faham sendiri. Kita faham sendiri kan. Takut kita salah pula. Kena perhati lah tu. Macam mana dia kata sebut ada jahat baik tu, kena perhati sifat tu. Lepas tu saya tengah susun tadi tu. Wasfu syai'. Ya, Haji Safar. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Hello. Ustaz. Ya. Terima Tak kasih, dengar. Ustaz. Line tak kuat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey, Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.